so how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wan Isa. So apa khabar anda semua? Mungkin sekarang ni anda sedang menjalani ibadah puasa iaitu bulan Ramadan pada tahun 2021 ni. Jadi kebetulan pada hari ni saya dapat satu menu yang diterbangkan khas daripada tanah Arab, iaitu kawan saya yang berada di Mekah yang belajar di sana, dan dia postkan daripada Riyadh. So saya dapat satu daging iaitu daging onta ataupun daging camels or camel meat yang kering, is a dry camel meat. Okay, so jadi bila saya dapat daging ni, saya tak tahu saya nak masak apa. Dan saya tanya kepada kawan saya Sharifah. So dia kata, apa kata kalau you buat kuzi? Dan kebetulan pada masa tu ada punya followers juga mencadangkan untuk buat daging kuzi. Jadi saya pun belajar buat daging kuzi ni. Tapi ini adalah kuzi version kuzi bagi masyarakat Johor, iaitu Johorian punya style. Sebab kuzi ni dia ada macam-macam kategori. Ada yang daripada utara, ada daripada Kelantan. Tetapi kalau Johor punya cara buat kuzi seperti ini. Okay, so tanpa membuang masa, jadi kalau bagi anda yang nak makan daging kuzi ni, boleh digantikan dengan ayam, boleh digantikan dengan apa-apa daging pun boleh. Tetapi cara nak buat kuzi ni saya tunjukkan pada hari ini. Okay, so tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. Also look at this. This one is our meat. Nampak ni, ini adalah daging kering nampak ni. Ya. Ini adalah daging kering unta daging unta yang telah dikeringkan, yang my friend postkan daripada tanah Mekah, daripada Riyadh Mekah. So dia kering macam ni. Dia cakap dengan saya ni daging unta lah. This one is a camel meat, dry camel meat. Okay. So kita nak buat apa dengan daging unta ni? So as you know, today we want to make daging unta masak kuzi, ataupun or in English they call kuzi camel meat, my version Portu Jawa. So now let we preparing our dish. Okay, so firstly kita kena rendamkan kita punya daging camel yang kering ni, daging unta kering ni. Ya, satu cup kecil ni bersamaan around, bila dia dah kembang nanti dia akan menjadi lebih kurang dalam 500 gram ataupun 800 gram dekat sekilo juga So kita rendamkan. Okay, we soak it with water, plain water, over the night satu malam sampai dia kembang besok pagi So we come back tomorrow morning. Okay, this one is after over the night, selepas satu malam dia dah semakin kembang, berkembang sikit dia punya ni. Our meat after soak after kita soak kan, dia kembang macam double size like this. Okay, walaupun dia agak keras lagi sebab kita belum rebuskan dia, tapi dia dah kembang So sekarang kita nak rebuskan dia, kita nak pressure cookkan daging kita. So kita ambil daging kita semua ni, kita masukkan dalam pressure cook So now we pressure cookkan dia, kita rebuskan dia, kita pressure cookkan dia. So now we switch on the stove, kita hidupkan api. Kita pressure cookkan dia around 20 or 25 minit 20 atau 25 minit. Okay, sekarang selepas kita rebus, kita pressure cook our camel meat ataupun daging unta kita. It look like this saya dah potong-potongkan kecil. Daging unta ni dia punya serat dia agak besar, agak lebar dia macam daging kuda So ni dah soft and tender, dah kembang, dia dah soft and tender, nampak tu, dah lembut dah boleh jadi gulai. So saya nak tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan. Nampak ni banyak sangat bahan-bahan ni kalau nak masak menu ni Kita perlukan cashew nut ataupun biji gajus secukupnya untuk hiasan. Ini adalah kismis kuning ataupun rising around 1 or 2 tablespoon And we need 4 members, 4 sekawan, cardamom, star anise, clove and cinnamon stick kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan juga cengkeh secukupnya. Dan kita perlukan this one is a plum sugar ataupun gula Jawa, mengikut tahap yang anda suka And this one is half cup of Holland onion, yang bawang Holland yang telah kita chop Saya masak kuzi ni tak suka banyak bawang ada orang masak suka letak banyak bawang bawang yang banyak tak bagus tomato banyak tak apa So this one I have chopped tomatoes secukupnya, 1 bowl, satu cup 1 cup. Red onion secukupnya, around half cup sikit, 1 biji cukup We need this one is a garlic and ginger, bawang putih dan juga halia. Kita juga perlukan bawang goreng ni bawang goreng dalam 40 gram cukup So hot and spicy, untuk ada rasa pedas saya suka tambahkan sedikit cili hijau dan juga cili merah, green eye chili and red eye chili. Okay,
Kita punya kuah kuzi kita warna oren-oren ataupun ada merah-merah sikit. Saya suka tambahkan 1 tablespoon of red pepper powder sebut lada merah dalam satu sudu makan Perlukan satu tin kecil tomato puris Ya, 1 can of evaporate milk susu cair dalam satu tin Dan kita perlukan around 2 or 3 tablespoon of minyak sapi ataupun ghee oil, okey. Yogurt So yogurt pilihan saya adalah Perisa Peach sebab Perisa Peach ni dia tidak terlampau masam dia ada manis-manis sikit dan sesuai untuk dijadikan sebagai krim ataupun tambah lagi sedap Versi Johor punya style mesti kena ada daun ketumbar daun ketumbar secukupnya. This one is a coriander leaf secukupnya. Daun pudina ataupun daun mint secukupnya Dan rempah yang kita gunakan adalah rempah biryani Saya gunakan jenama adabi. Kalau kuzi Johorian style, so kita letakkan biryani powder around 1 tablespoon Untuk sekilo daging, kita perlukan 1 tablespoon of biryani powder Dan kita tambahkan 2 tablespoon of kurma powder, rempah kurma dalam 2 sudu makan untuk 1 kilo daging. Kalau you masak 2 kilo, you gandakan dia punya sukatan rempah dia. Itu saja, okay? So now let we cook. Mari kita masakkan dia. Okay, so now we want to preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. And this one is our onion, kita masukkan bawang merah. And this one is our garlic and ginger, bawang putih dan juga halia. Also kita masukkan this one adalah coriander leaf, daun ketumbar secukupnya, jangan terlampau banyak pula. This one is our mint leaf ataupun daun pudina, kita masukkan sekali, okay. And together with the green eye chili and red eye chili, cili hijau dan juga cili merah, okay. And we blend it together. Kita kisarkan dia halus, okay? Firstly, kita gorengkan kita punya cashew nut kita punya biji gajus kita. So now we fry our cashew nut kita punya biji gajus. Ya, kita gorengkan dia sampai masak. Okay, jangan terlampau hangus lah. Kita angkatkan dia. Alright. We add in this one is a rising. Kita gorengkan dulu, we fry, okay? Menggelembung, kita angkatkan dia, okay? Okay. So now we take it out. Kita angkatkan dia, okay? Okay, it look like this our rising kismis yang telah kita gorengkan. Okay, so sekarang kita nak siapkan kita punya rempah kita. Macam saya bagi tahu tadi, 2 tablespoon 2 sudu munjung dia punya 2 sudu makan munjung macam ni okay. 1 tablespoon of biryani powder dalam 1 sudu makan pun munjung juga, okay. This one is 1 tablespoon of red pepper powder. Sebut lada merah 1 tablespoon, okay. So kita mixing all over, okay. Kita adukkan merata. Stok daging rebusan tu kita tuangkan dekat sini untuk kita gaulkan dia sebati, okay. Okay, so sekarang ni tengok kita punya paste kita dah jadi Pandang macam paste kari tapi dia bukan kari sebab aroma dia beza okay. Kita akan minyak sapi. This one is a ghee oil 3 tablespoon kita sudah makan So 1 tablespoon, 2 tablespoon and 3 tablespoon, okay. Bila semakin mati, bila semakin cair mencair. We sautering our Holland onion bawang Holland yang telah kita chop. Ya, kita tumiskan dia sampai dia layu, sampai dia terbit bau dan sampai dia agak golden brown keperang-perangan, okay. So look at this, nampak ni dia dah warna agak ke golden brown macam ni okay. Kita tumiskan kita punya chop tomato kita Masakan western memang kena banyak tomato Begitu juga dengan masakan Arab Untuk menu ni kena banyak tomato, okay. So look at this, dia dah sebati kita punya tomato kita dah dimasakkan, dia dah hancur macam ni, okay. So sekarang kita masukkan tomato puris our tomato puris. Masukkan tomato puris, kita korek dia macam tu, okay. And we mixing together, okay. We mixing well, okay. Kita adukkan merata, okay. Nampak dia dah merah menyala macam ni aroma dia memang dah sedap Sekarang kita masukkan paste rempah kita Masukkan semua, okay. We mixing together, okay. Kita adukkan merata sebatikan dia, kita tumiskan dia sampai masak sampai dia terbit bau So kita tengok kita punya paste kita dah terbit minyak sebab kita gunakan non-stick pan. So dia tak melekat dia dah kering, dah super dry macam ni. Our grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisarkan, okay. Nampak tu ada hijau lagi kat situ.
we mixing together. Kita adukkan merata, okey. Dan jangan lupa for members 4 sekawan, kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan juga cengkeh kita masukkan sekali. Dan kita masukkan dulu 1 biji gula Jawa ya, atau gula Melaka untuk rasa ada manis. Kalau kurang manis nanti tambah lagi 1 lagi. Tapi kita masukkan satu-satu dulu. Takut dia terlampau manis pula. Tumiskan dia sampai dia terbit bau, sampai dia terbit aroma. Okey. Kerampis kita dah terbit bau, dah terbit minyak. Memang dah sedap. Air rebusan daging tadi, ya, air rebusan daging onta tu kita masukkan stok daging. Kita adukkan merata, okey. Like this, okey. Kita biarkan dia merinih sekejap bagi dia mendidih dulu, okey. Also look at this, kita punya kuah kita dah terbit, dia punya minyak dia, minyak sapi je tu kan. Dah terbit macam tu, dah pekat. So, sekarang kita boleh masukkan evaporate milk ataupun susu cair kita. Okay. And we mixing. Kita adukkan merata. Okay. Sekarang kita masukkan kita punya yogurt sekali untuk memekatkan, mengentalkan kita punya kuah kita. Dan rasa dia lagi sedap. Jangan tinggalkan tu yogurt ni. Kalau nak masak sedap. And we mixing together. Kita adukkan merata. Okay. Kita masakkan dia sampai dia agak memekat lagi dan terbit minyak lagi. Okay. Letakkan sedikit garam. Jangan lupa letak garam. Gula kena rasa juga secukup rasa lah. Kalau nak letak MSG pun boleh juga letak MSG. Kalau nak letak jangan lupa kita masukkan bawang goreng sikit supaya bawang goreng ni hancur dekat dalam kita punya kuah kuzi kita ni. Secukupnya lah dalam 2-3 sudu. Okay. Semuakan pun boleh. So now kita tengok kita punya kuah kuzi kita. Nampak dia dah terbit minyak, cantik minyak dia, merah-merah lagi. Kita punya kuah kita pun dah agak memekat, mengental macam ni. Okay. Kita masukkan daging onta kita. Okay. Kita masukkan camel meat. Okay. Semuakan. And we mixing together. Kita adukkan merata. Okay. Wala-wala So now look at this, nampak ni kita punya daging kita dah sebati dengan kuah kuzi. Ya, kita adukkan, kita tunggu around 5 minit more. Kita masakkan dalam 5 minit lagi untuk dia agak memekat dan sebati dengan daging kita punya dan sebati dengan daging onta kita. Wow. Masak ni kita kena tutup sebab dia akan jumping dia akan mercik-mercik sebab sedap sangat dia sampai terpercik-percik itu. So now after 5 minit kita stewkan dia. Okay, look at this, dia punya minyak dia dah terbit, daging dia pun dah masak, nampak tu. Nampak kita punya daging onta kita, So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia. Okay, kita tutup api dulu. Okay. Kuzi daging onta ala-ala Johorian style. My version Portu Jawa. So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia. Okay. Kalau saya suka hiaskan dengan biji gajus dan juga punya kismis goreng ni. Ada orang dia masukkan sekali. Saya suka hiaskan dekat atas jadi dia nampak cantik. So kita letakkan kismis, taburkan kismis dekat atas dia. Okay. Dan kita taburkan biji gajus juga. Okay. Our chestnut. Jadi dia nampak cantik kat atas tu. Okay. Tada! So ini dia kita punya kuzi daging onta ataupun camel kuzi Johorian style, my version Portu Jawa. So now sebelum I nak zoomkan untuk you. So saya makankan dia dengan roti wrap Roti apa namanya ni? Macam roti pita tapi dia roti wrap lah. Kita punya roti wrap gardenia. You boleh makankan dengan nasi, you boleh makankan dengan biryani, you boleh makan dengan French loaf. Ataupun you makankan dia dengan chapati. Okay, so now I zoom it for you. Okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen.
For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. This one adalah kita punya daging onta masak kuzi. Sependa-sependa bulan Ramadan ni, bagi umat Islam yang menyambut bulan Ramadan nak sambut raya, boleh cuba saya punya resepi saya untuk masak daging kuzi. Boleh dimakan waktu sahur, boleh juga dimakan waktu anda berbuka puasa. Okay, so hari ni saya makan dengan roti apa ni, wrap ni, roti pita, macam pita sebab tak ada pita. Kalau ada roti pita lagi sedap ataupun chapati pun boleh juga, ataupun French loaf saya menggunakan roti ni. Roti ni apa ni, roti wrap. So tanpa membuang masa, marilah kita makankan dia. Okay, so jemput makan ni semua. So kita ambil kita punya, kita rasa dulu kita punya kuah kuzi kita Walau nak ni memang sedap. Orang kena cuba tau dia punya resipi saya suka ada biji gajus ni. Saya suka biji gajus tu, dia masukkan nanti dia dah tak rangup biji gajus dia masih kerepuk lagi So kita ambil daging onta kita. Okay, so kita makankan dengan roti kita. Kalau you tak ada ni, you boleh makan dengan nasi pun boleh juga So kita makankan dengan roti kita. Kita cecahkan dia macam ni. Okay, dengan dia punya kuah kuzi Wow. Johor punya version macam ni dia ada aroma daripada daun mint dengan aroma daripada daun ketumbar yang di-combine sekali dengan rempah ratus menjadikan sedap. Dia seakan-akan kita makan gormak saya pernah tunjukkan kepada anda gormak, tapi gormak tu dia menggunakan kicap jadi dia rasa dia lain sikit. Okay, so kita makan daging onta kita. Wow, soft and tender walaupun dia dah kering direbus balik, dia soft and tender dan amat sedap dimasakkan kuzi macam ni. Kalau you tak ada daging onta ni, kat Malaysia mana nak cari daging onta kan? You boleh gunakan daging kambing, daging lembu, daging ayam, daging pork pun boleh juga kan. Okay, kita makan lagi dengan roti. Saya suka makan lagi dengan roti. Wow. Saya memang kalau makan kuzi ni suka makan dengan roti sebab dia memang lagi sedap dimakan dengan roti daripada dimakan dengan nasi Kalau nak makan nasi, you gunakan nasi biryani ke nasi minyak baru sedap Dan kuzi ni kadang-kadang biasanya dimasak untuk kenduri kahwin bagi masyarakat Johor, selain daripada berhormat, dia akan masak kuzi Saya tak tahu kuzi ni berasal daripada mana, tapi setahu saya berasal daripada Johor sebab dia popular bagi masyarakat Pak Said, Saripah macam tu. Jadi dia combinekan menu daripada masyarakat Indian dan juga Melayu sikit, dan dikombainkan dengan masyarakat Timur Tengah untuk penyediaan kuzi ni. Sebab tu dia jadi seperti ni dan rasa dia memang sedap Daging onta dia lembut. Kita rendamkan di semalaman, lepas tu kita rebus sampai dia cook dia 25 minit, confirm lembut. Jadi dengan ini saya mengucapkan selamat berpuasa kepada masyarakat-masyarakat Islam. Okay, so sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Bye!